Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'a. Sesungguhnya berdiri bangun malam itulah yang akan memperkukuh tempat injak. Suratul Muzammil ayat ke-6. Dia yakni qiyamul lail atau bangun malam berlaku sesudah tidur. Yakni tidur mata manusia, jiwa, tabiat, hawa nafsu dan kemahuan. Tinggal hati sahaja yang makan minumnya ialah munajat kepada Allah Ta'ala, serta berdiri, rokok dan sujud di hadapan Allah. Kenapa orang mahu berzuhud pada dunia? Ialah supaya tidak menyibukkan dirinya dengan dunia, sehingga dia tidak dapat menumpukan perhatiannya kepada Allah Ta'ala. Demikianlah pula orang yang berzuhud pada akhirat, supaya dia tidak disibukkan dari mengingati Allah Ta'ala. Bahkan dia bercita-cita kalau boleh akhirat itu tiada diciptakan Tuhan sama sekali, kerana dia itu manis yang jelas, penuh dengan rahmat. Jadilah hati dan batin itu semacam rupa yang boleh nampak pada zahirnya apa yang tersemat pada hatinya. Dia ingin kalau boleh biar dunianya panjang, kerana dia selalu beribadat kepada Allah secara rahsia, serta bermuamalah kepadanya juga secara rahsia. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kata Syekh Abdul Qadir dalam menghuraikan makna dan maksud firman Allah Ta'ala tentang perintah bangun malam. Bila Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nasyi'atal layl hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam walaupun sedikit, sebahagian daripadanya atau kurang daripadanya, dan bacakan padanya Al-Quran dengan tertib. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepada kamu kalimah yang berat, yakni wahyu. Sesungguhnya berdiri malam itu, ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, inna nasyi'atal layl, dan beristishhad dalam berdalilkan firman Allah, sesungguhnya berdiri malam. Kata nasyi'atal layl, yakni orang-orang yang menghidupkan malam, yang bangun pada malam hari, hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila, ia lebih memperkukuhkan tempat injaknya, yakni lebih memberi kesan. Bila mana kita buat ibadat, orang yang cerdik bukan sekadar melihat ibadat itu adalah perintah, tetapi dia juga melihat ibadat itu pada kesannya, apakah berkesan atau tidak. Umpama kita sakit, kita bukan sekadar melihat obat, sakit apa, sakit sekian-sekian, tengok obat. Kita juga melihat keberkesanan obat. Maka yang berkesan itu kita akan lakukan.
bila kita melakukan ibadat, lalu kita mencari ibadat mana yang berkesan. Wa imma jenis ibadat itu, atau waktu ibadat itu, atau cara ibadat yang lebih memberi kesan. Maka Allah menjelaskan, di antara ibadat yang memberi kesan kepada hati, direct pada hati. Sebab semua amalan kita nak buat ni untuk menjaga hati, memperbaiki hati, mengindahkan hati. Semua amalan. Maka kita nak cari dan kita nak tahu apakah ibadat yang terus langsung kepada hati. Maka jawapannya ialah qiyamul lail, bangun malam. Kerana bangun malam ini, kata ulama, ialah madrasatul mukhlisin, madrasah atau sekolah orang-orang yang ikhlas. Yang tempat berhimpun orang-orang yang ikhlas. Bila orang ikhlas berhimpun, mereka berhimpun pada malam hari, bermunajat kepada Allah sendiri-sendiri. Dan malam yang disebut qiyamul lail ini juga merupakan gelanggang orang-orang yang bersaing untuk dekat dengan Allah. Siapa pun dia nak dekat dengan Allah, makinlah gelanggangnya. Kita nak tunjuk kita juara, kita pun pergi ke sikit, atau kita pergi ke gelanggang tempat berlomba motor, berlomba kereta. Kita nak tunjuk kita kuat, kita pergi ke oktagon, kita pergi ke tempat orang bertumbuk bertinju, nak tunjuk kuat. Kita tak boleh tunjuk kuat tepi jalan macam tu, orang kata orang gila. Nak tunjuk kuat, kita pun masuk gelanggang, bertumbuk sampai juara. Nak tunjuk bijak berlomba, bukan kita berlomba kat jalan awam. Tak ada orang nak beri hadiah kat kita, yang nak beri samang banyak. Tapi kita berlomba di litar dia, maka kita diakui orang yang juara bijak. Maka bagi orang yang nak dekat dengan Allah, nak buktikan dia dekat, dia ada gelanggang dia. Mana gelanggang? Malam hari, qiyamul lail. Ini disebut midmar as-sabiqin, gelanggang orang-orang yang ingin mendekatkan Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ini gelanggang sebenar. Bukan gelanggangnya ialah untuk kita tunjuk semua ibadat kita dalam Facebook. Facebook bukan gelanggang untuk orang yang dekat dengan Allah. Facebook gelanggang untuk orang dekat dengan manusia. Akhirnya orang nilai kita buat kerja, tak buat kerja. Orang tengok Facebook, oh buat kerja. Orang tengok, oh tak ada perempuan update, tak buat kerja dah tu. Itu gelanggang manusia menilai. Di sana ada gelanggang Tuhan. Yang Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya, qiyamul lail. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berpesan kepada umat selepasnya dengan berkata, la tada' qiyamal lail, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Jangan pernah kamu tinggalkan qiyamul lail, jangan pernah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Walau Nabi sakit, walau keadaan Nabi malas, Nabi akan solat dalam keadaan duduk. Beristilah, perkataan kasilah terjemah Melayu malas. Tapi kita tak boleh nisbah malas pada Nabi SAW, kerana malas ni sifat orang yang rugi. Tapi perkataan kasilah diterjemah macam mana? Kadang-kadang mood tu menurun. Kalau kita sebut kasilah ataupun kaslan, anta kaslan, malas, merujuk pada sifat buruk. Rasulullah SAW terpelihara daripada segala sifat buruk. Kasilah nak terjemah macam mana? Kalau secara literally-nya, tengok kamus, kasilah ni maknanya malas. Tapi di sini maksudnya ialah kadang-kadang mood tu menurun kerana penat, kerana sehari yang bekerja,
Macam kita lah. Ada waktu kita bertenaga datang majlis ilmu. Ada hari malas sikit. Malas tu bukan kerana sifat buruk kita, macam mood kita menurun sikit sebab penat tadi. Kita yang mengajar ni sama, ada hari kita mengajar semangat. Sebab orang ramai ke orang sikit, tapi dia ada sendiri semangat. Ada hari dia mood slow sikit. Mood tak berapa. Mungkin faktor-faktor berkaitan kesihatan, mungkin faktor-faktor berkaitan kesibukan, mungkin faktor-faktor berkaitan kepenatan, penat, kita baru balik jalan jauh, kita nak kuliah. Maka ada sedikit perkataan atau perasaan kasal atau kasil dengan maksud mood tadi. Tapi istiqamah. Rasulullah SAW istiqamah, kata Aisyah, hatta bila Rasulullah sakit atau keadaan moodnya menurun, tetap qiyamul lail walaupun solat duduk. Walaupun solat duduk. Bila kita sebut perkataan qiyamul lail, para ulama membahaskan supaya kita faham sempadan qiyamul lail bila dan berakhir di mana. Qiyamul lail bermula daripada selepas solat isyak dan berakhir sebaik saja azan subuh, maka berakhir. Apa beza dia dengan tahajud? Tahajud, tuan-tuan sekalian, kebanyakan ulama menyatakan tahajud itu ialah tidur sebentar seketika selepas isyak. Maka bila dia bangun, yang dibuat itu tahajud. Qiyamul lail ialah lafaz umum, tahajud lafaz khusus. Kalau seorang tadi nak qiyamul lail, apakah syarat dia perlu tidur? Tak syarat. Tak syarat. Nabi SAW kadang-kadang berterusan terus. Lepas isyak Nabi tu qiyam sampai subuh. Demikian juga diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar Al-Khattab sebaik saja lepas solat isyak dia balik rumah, dia qiyam sampai subuh. Baik, perkataan qiyamul lail menghidupkan malam. Walau 2 rakaat, walau 1 rakaat yang dinamakan witir, boleh. Dan sepakat ulama, waktu yang paling baik ialah 1/3 akhir malam, sulusul akhir, 1/3 akhir malam. Maksud 1/3 akhir malam, artinya bila kita sebut 1/3 malam, daripada mula kita sebut daripada isyak sehingga subuh, kita ambil 1/3-nya, kemudian daripada 1/3 itu dia ambil akhirnya. Ya, sekitar mungkin setengah kata pukul 3 pagi, 4 pagi. Waktu yang paling orang akan nyenyak. Orang akan berjaga pukul 1, 2 pagi, 3 pagi. Dia masuk pukul 4 mata dah. Pukul 3 mata dah seluruh. Maka sulusul akhir turunnya rahmat Allah yang banyak. Turunnya kemuliaan. Bukan dioferkan, ditawarkan. Apakah ada yang memohon keampunan, diampunkan. Apakah ada yang ingin memohon sesuatu, diperkenankan. Maka ini kita sebut qiyamul lail. Yang Nabi SAW ingatkan kita supaya jaga qiyamul lail. Kata Rasulullah, ya Abdullah, la takum mithla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu jadi macam orang tu. Kana yaqumu bil lail fataraka qiyamal lail. Dia bangun malam tapi dia tak buat qiyamul lail. Kita mungkin bangun malam sebab tengok bola. Kita mungkin berjaga malam sebab buat kerja pejabat. Kita mungkin jaga malam sebab tak boleh tidur, kerah mata. Kita mungkin berjaga malam sebab duk tengok cerita kita suka. Kita mungkin berjaga malam sebab duk fikir mungkin pencuri masuk. Kita mungkin berjaga malam kerana duk jaga anak demam. Tapi kita tak buat qiyamul lail, walau 2 rakaat. Sebab minimum qiyamul lail ini ialah 2 rakaat atau 1 rakaat kalau tak sempat juga. Hatta tuan-tuan sekalian, kalau lagi berapa minit nak subuh, maka ia masih lagi dinamakan waktu qiyamul lail. Buatlah walaupun 1 rakaat. Jadi kita datang subuh, katakan pukul 6, datang 5.50, dah lagi 10 minit, solat.
Qiyamul Lail. Kerana ia menghidupkan hati, mengangkat darjat, mengampunkan dosa. Bahkan menjadikan hati itu lebih bercahaya, terang, kuat menerima kebaikan. Dan ini termasuk apa yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat Allah, hidayah akan bertambah. Jadi orang yang jaga Qiyamul Lail, hidayahnya bertambah. Sentiasa dipelihara tindakan, perkataan, perbuatan dia. Bahkan kita boleh sebut Qiyamul Lail antara ibadat yang saya sebut tadi, para Nabi tak pernah tinggal, orang soleh pun tak pernah tinggal. Bahkan kata ulama, ada 4 perkara yang menarik rezeki. Arba'atun tajlibur rizqah. 4 perkara ni dia paling kuat tarik rezeki. Tuan-tuan, semua kebaikan tarik rezeki. Kita bermuka manis, senyum, elok bicara, bagus perlakuan, tarik rezeki. Tapi ada 4 benda yang paling kuat tarik, sebab ditarik dari jauh. Yang pertama kata ulama ialah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail tarik rezeki. Rezeki yang ditarik ni tuan-tuan ialah rezeki zahir dan batin. Adapun rezeki zahir yang diperlukan oleh jasad, makan, minum sekian, kesihatan dan sebagainya. Adapun rezeki batin maksudnya ialah hidayah, ketaatan, sentiasa diberi taufik buat baik, sentiasa diilhamkan untuk fikir benda baik-baik. Kita fikir macam mana lagi? Tuan-tuan, kita orang yang ataupun orang yang jaga Qiyamul Lail, dia cepat diilhamkan buat baik. Saya tolonglah orang ni, saya bayarlah makan orang ni, saya ringankanlah beban dia, saya pergilah tanya khabar dia, pergilah ziarah dia. Dia macam cepat ilham buat baik. Dia tak tunggu orang ajar dia. Setengah kita ni kena orang beritahu, awak buat ni, buat ni. Oh, okay, nanti saya buat. Kena suruh, kena paksa. Ada orang, dan dia ni, kalau bahasa kita sebut kreatif. Kenapa orang ni dia ilham banyak sangat buat baik? Kadang-kadang kita tak boleh kejar cara diilhamkan buat baik. Kadang-kadang kita pun tak terfikir nak buat baik macam tu. Dia tak iya juga, senang lah buat baik macam ni. Tapi dia terfikir. Tengok jalan berlubang dia tutup. Tengok ni mungkin bahaya, maka dia ingatkan orang ni bahaya. Tengok orang susah tepi jalan, dia terfikir nak berhenti. Kita tak fikir jalan nak cepat, tapi dia terfikir berhentilah, tolong-tolong orang sikit. Ini orang-orang yang Allah sentiasa ilhamkan dia buat baik. Ini kesan Qiyamul Lail. Itu namanya rezeki batin. Tuan-tuan, dapat buat taat ni rezeki. Sementara kita makin tua, makin banyak ilham buat baik, itu rezeki besar. Ini makin tua makin mengarut, duduk depan TV. Makin tua makin duduk sibuk benda dunia. Tak terilham dia buat baik. Masjid tepi rumah, surau tepi rumah, kuliah tepi rumah, tak fikir. Kenapa? Itulah dia tak dapat rezeki. Tak direzekikan, walhal dengan usia tua, usia pencing, patut gandakan kebaikan. Gandakan kebaikan. Diilham. Baik, ini satu kata ulama. Yang kedua, yang menarik rezeki itu kasratus istighfar bil ashar. Orang yang paling banyak istighfar pada waktu sahur. Waktu sahur, tuan-tuan tahu sahur, artinya sebelum subuh tu dia banyak astagfirullah. Sebab tu kata ulama, zikir yang paling baik ketika sahur istighfar. Allah sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ketika Yaqub AS, anak-anak dia kata, bapa, maafkan kami sebab kami aniaya diri kami. Kami cuba bunuh Yusuf. Kami sentiasa buang sangka buruk. Wahai ayah, maafkan kami. Mohonlah ampun kepada Allah buat kami. Kata Nabi Yaqub, ya boleh. Aku tunggu waktu sahur, nanti aku doakan. Aku tunggu waktu sahur. Walau Nabi ni doa ni dah mustajab. Dah mustajab. Anytime dia doa, buka. Tetapi Nabi Allah Yaqub AS, dia tahu waktu yang paling baik, istighfar. Tuan-tuan, kita nak rasa kesan istighfar yang kuat bila kita buat dosa maksiat. Bila nak datang keinsafan, istighfarlah waktu sahur.
Ni sebelum subuh 10 minit, 20 minit istighfar. Sebelum tu tunggu azan subuh istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dia beri kesan yang kuat pada pelakuan kita. Yang ketiga, kata ulama, ila ta'ahudus sadaqah, sentiasa bersedekah. Jaga sedekah macam kita sebut semalam. Sedekah biar jadi macam makan minum kita. Sikit banyak tu nombor 2. Baik sedekah makanan, baik sedekah duit, baik sedekah tenaga, baik sedekah idea, baik sedekah ilmu, baik sedekah apa-apa panduan, sedekah. Kita tengok orang ni macam sesat, kita beritahu ni jalan ni. Jalan ni jalan sesat ni, jalan mati, ikut jalan ni. Kita tengok orang macam terpinggir-pinggir, tak tahu nak buat apa, kita pun tolong dia, beritahu apa yang dia patut buat. Maka sedekah itu lafaz umum. Dalam hadis Nabi kata apa? Kullu ma'rufin sadaqah. Semua benda baik itu sedekah. Jadi mesti kita ta'ahud dengan sedekah. Tuan-tuan, duit kita, kalau kita nak suruh bertambah, biar dia mengalir mesti macam air sungai. Dia tak boleh duduk setempat bertakung jadi air busuk. Duit ini kena bergerak sedekah. Jangan berkira dengan isteri, jangan berkira dengan anak-anak, jangan berkira dengan kawan-kawan, jangan berkira dengan orang soleh, jangan berkira dengan orang susah. Lagi mana kita boleh, kita mampu buat. Tuan-tuan, yang untungnya kita lebih untung daripada orang susah tu untung. Kita duk fikir kalau tolong orang susah lah untung. Tak. Awak lebih untung pada orang susah. Allah beri awak lebih banyak daripada apa yang awak beri orang susah. Kita beri orang susah RM10 je. Allah ganti balik RM1,000, RM10,000, RM100,000. Bukan lebih pada tu. Sebab itu bila kita bersedekah, kata ulama, kita yang lebih dapat manfaat berbanding orang yang terima. Kadang-kadang perangai jahat kita, untunglah dia, tiba-tiba free je dapat. Aku yang susah bagi. Awak yang untung, bukan dia. Yang paling mendapat manfaat daripada setiap sedekah bukan yang menerima, yang memberi. Paling banyak dapat manfaat. Tuan-tuan, kita kalau tahu kita paling banyak dapat manfaat, kenapa kita masih pendek tangan? Kenapa masih kita menggenggam kedekut tangan kita? Bentangkan tangan kita. Panjangkan tangan kita untuk kebaikan. Tangan ni biar panjang buat kebaikan, bukan panjang curi orang. Orang Melayu kita sebut tangan panjang, tu ambil orang. Dalam masal Arab, atau dalam perumpamaan Arab, tangan panjang merujuk kepada orang yang pemurah. Ini tangan panjang dan buat kebaikan. Walau kebanyakan orang, dia cuma buat benda yang akan beri manfaat pada dia. Dia tak akan tolong orang senang-senang. Tapi ada orang dia suka mencampuri urusan orang lain untuk menolong dia. Dia suka campur tolong. Ini tangan panjang dalam buat baik. Tak ada manfaat. Orang sedekah ingat selalu. Bukan yang menerimanya dapat faedah banyak, tapi yang memberinya. Kita yang patut merayu orang terima sedekah berbanding orang tu merayu minta sedekah kita. Kita lebih patut merayu kerana banyaknya pahala. Saya pernah cerita kisah seorang ulama yang bila datang ulama lain menziarahi dia. Ulama kecil ziarah, ni ulama besar. Maka dia pun berilah sikit duit belanja untuk diteruskan perjalanan. Tapi ulama yang ziarah dia ini menolak. Tolak, tak nak terima. Maka dia pergi dekat orang tu, menangis-nangis rayu, tolonglah terima, tolong terima. Akhirnya orang tu yang saya tak nak terima, dia menangis terima. Sebab apa? Sebab dia faham, kalau kita beri orang tak nak, macam Allah tolak rezeki, Allah tolak sedekah kita. Macam tu rasanya. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau orang bagi, makruh tolak, ambil je lah. Walaupun kita rasa kita dah cukup, saya dah okey, jangan orang bagi, ambil je. Kita tak minta. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila Rasulullah bagi sesuatu, dia tak nak. Dia kata, saya ni dah okey, berilah pada orang lain yang lebih memerlukan. Kata Rasulullah, wahai Umar, kau datang kepada kamu satu pemberian dalam keadaan kamu tidak pernah menginginkannya, maka terima, jangan tolak. Itu rezeki yang Allah hantar. Allah hantar rezeki ni. Tapi kalau sekiranya kamu sendiri rasa nak, waktu tu kamu boleh tolak. Tapi kalau kita tak terfikir apa-apa, datang orang bagi durian sebiji, ambil lah, itu rezeki dia, jangan tolak. Kalau tolak makruh.
Nabi SAW, siapa pun beri pada baginda, Nabi tak pernah tolak. Nabi ambil. Apa yang sahabat dibagi, ambil. Masalah nak guna ke tak nak guna, ambil dulu. Kenapa? Orang bila memberi, dia mengharap. Maka kita kena terima. Bukan kita mengemis minta sedekah, orang bagi, ambil. Kata salah seorang guru kami, tok guru saya ni kaya jutawan. Kaya. Ada jemaah ni, dia bersalang untuk guru nak bagi duit, dia bagi RM1, RM2, dia ambil. Kalau setengah orang kaya rasa macam hina dia, tak. Kerana orang beri tanpa dia nak. Dan disimpan duit tu RM2. Dulu kan ada zaman duit RM2. Bila anak murid dia bersalang untuk guru, bagi RM2, dia ambil. Dia tak nak, saya dah ada duit. Tak, dia ambil. Itu tawaduk. Mengajar tawaduk. Sebab ini pemberian Allah, bukan kita nak. Orang bagi ambil. Tak payah nak tolak-tolak. Kadang-kadang ada orang nak tunjuk, tak. Tak, kalau tuan-tuan, kita tak pernah fikir benda tu datang. Tiba datang, maka ambil. Itu dari Allah. Sebab itu rezeki kita ada masalah bila kita menolak pemberian macam ni. Lainlah kalau kita yang nak, waktu tu boleh kita tolak. Tapi kita tak pernah terfikir datang seorang Allah beri. Ambil je. Menandakan tawaduk kita, rendah diri kita. Kemudian yang keempat, kata ulama, penarik rezeki ialah az-zikru awalun nahar wa akhirih. Awalun nahar wa akhiruhu. Zikir pada pagi dan petang. Orang yang melazimi zikir pagi, zikir petang, Allah cukupkan rezeki antara dua waktu itu. Pagi zikir dulu, belum pergi kerja, belum buat apa, berzikir. Kerana zikir ni menjaga keselamatan kita dunia akhirat. Balik petang, sambil-sambil rehat, zikir dulu. Zikirlah maksurat ke, atau apa yang mudah, la ilaha illallah ke, atau kita sebut semalam 4 kalimah yang mulia, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang Rasul sebut 4 kalimah yang mulia selepas Al-Quran. Dan kalimah ini juga kata Rasul dalam Quran. Sebutlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pagi petang, Masya Allah, banyak. Baik, kembali kepada apa yang kita sebut tentang qiyamul lail, yang kita sebut menarik rezeki. Baik, Syekh Abdul Qadir rahmatullahi alaihi disebut qiyamul lail itu dia berlaku sesudah tidur. Di sini Syekh merujuk kepada tahajud. Kadang tahajud, tidur sekejap, kemudian bangkit. Tapi beliau bukan bercerita tentang tidur mata. Yang beliau maksudkan ialah tidur segala perkara lain yang tak ada kaitan dengan Tuhan. Manusia, jiwa, tabiat, hawa nafsu, kemahuan, semua ditidurkan. Yang ada hati kita dengan Allah. Tanda kita kat siang hari, kalau siang hari kita buat ibadat macam mana? Allahu Akbar, teringat ada mesyuarat tu, nak jumpa orang tu, kan banyak aktiviti tu. Allahu Akbar, teringat makan tengah hari, nak makan pagi. Waktu kita solat di siang hari macam sibuk, nak hantar anak sekolah, nak ambil anak sekolah. Solat subuh tergesa-gesa sebab nak hantar anak sekolah. Lepas tu solat zuhur, solat asar juga tergesa-gesa sebab nak ambil anak balik sekolah. Otak tu sibuk, tak tidur. Tapi bila datang qiyamul lail, tak ada meeting, tak ada nak jumpa orang, tak ada nak ambil anak orang sekolah, tak ada nak hantar sekolah, lapang. Saya tidak ada janji dengan mana-mana orang, melainkan janji saya dengan Allah. Tak perlu nak layan bini kita yang dah tidur, tak perlu layan laki kita pun dah tidur, tak perlu layan anak-anak kita dah tidur. Biar semua ini tidur, asalkan hati kita jaga. Maka berjagalah hati untuk Allah pada malam yang sunyi ini. Yang saya dah sebut, ini adalah medan orang ikhlas. Ini tempat berkumpul orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat. Ini tempat orang-orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Allah. Sehingga kata ulama, siapa yang bernafas waktu itu, itulah waktu pernafasan paling segar sekali. Kerana waktu itu yang bernafas ni semua orang baik-baik. Tuan-tuan, kita kalau tengok fizikal badan kita, kita kan kalau siang hari guna oksigen banyak,
keluarkan karbon dioksida sikit sehari, sejam banyak. Bila malam hari pula kita keluarkan karbon dioksida banyak, lalu kita guna oksigen sikit sebab kita tidur, bebaskan karbon dioksida. Dia keluar sambil ngedengkur-dengkur sekali tu, karbon dioksida rupanya kuat. Karbon dioksida dia keluar, dia bernafas pun sikit. Kita kalau nak bernafas, orang kata bernafaslah dekat taman, sebab segar, bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan banyak oksigen. Orang kata kalau nak bernafas, bernafaslah kat gunung, kat bukit, bersih. Orang cakap kalau nak bernafas, bernafaslah di kampung-kampung, tak banyak exhaust kereta kat sana, kenderaan tak banyak, pollution tak banyak, air pollution tak ada. Kalau kita nak bernafas, bernafaslah tengah laut, tengah sungai, kata mereka dalam menjaga nafas. Tapi kita kata bernafaslah di tengah malam, kerana ketika itu nafas dihirup oleh semua orang soleh. Ada pun orang-orang fasik semua tertidur, semua tertidur, ahli maksiat semua tertidur. Yang bangkit ialah orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebab itu bernafas waktu itu nafas paling segar, paling baik sekali. Kata orang yang bangun awal, bernafas awal pagi, ini paling baik. Kerana nafasnya dikongsi bersama dengan ribuan orang-orang soleh, ribuan orang baik yang hatinya sentiasa dirawat, yang hatinya sentiasa bersih. Sebab itu ambil kesempatan tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir kata, bangkit malam dan tidurkan yang lain. Tidurkan hawa nafsumu, tidurkan kesibukanmu, tidurkan tabiat biasamu, tidurkan orang-orang yang tak ada kaitan dengan munajatmu dengan Allah. Dan hari ini kamu bersendirian dengan Allah, berdoa sungguh-sungguh dengan Allah, memohon sungguh-sungguh pada Allah, membaca ayat-ayat Allah. Disebut dalam hadis, man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang bangkit malam lalu dia membaca 10 ayat Quran, maka ditulis di sisi Allah bukan orang lalai. Ni bukan orang lalai ni. Dan siapa yang bangun malam lalu membaca 100 ayat Quran, baca 100 ayat, maka yuktab minal qanitin, ditulis di kalangan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang disebut qanitin, yang khusyuk. Dan siapa yang bangun malam lalu membaca 1000 ayat, maka ditulis minal muqantirin. Apa maksud muqantirin? Orang-orang yang kaya dengan pahala, kaya, jutawan akhirat. Kalau kita hidup malam, bersama dengan hidup malam tadi, kita baca 10 ayat je, baca 10 ayat. Kayaknya kita baca, kalau Allah tu 4 ayat, kita baca 3 kali, dah 12 ayat. Ditulis orang yang tidak lalai. Baca 100 ayat. Imam baca daripada ayat 1 hingga 100, ataupun kita baca ulang-ulang. Kita baca satu surah ni ada 21 ayat. Ustaz, saya baca 5 kali. Apakah ia 100 ayat? Ya, 100 ayat. Kita baca surah Al-Mulk ada 30. Baca 3 kali Al-Mulk. Atau baca Yasin lah. Yasin ada 83 ayat. Kita pun baca 2 kali. Dah 166 ayat. Maka ditulis di kalangan orang istiqamah. Istiqamah. Imam tuan-tuan baca daripada ayat 1 surah Al-Baqarah sampai ayat 100, ataupun mana-mana ayat Al-Quran, tapi cukup 100. Baca Qul Allah ke? Qul Allah kita baca 100 kali, misal kata dah 400 ayat. 4 ayat, 400 ayat. Baca Inna A'tayna 3 ayat, pergi baca banyak 100 kali, 300 ayat. Contoh. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang bangun malam lalu dibaca 1000 ayat. Tak kira daripada ayat 1 Fatihah ambil 7 ayat, lepas tu dibaca Al-Baqarah sampai 286 ayat, kemudian dibaca Ali Imran sampai 200 ayat, baca An-Nisa dibaca sekian, cukup 1000 misalnya. Maka ditulis di kalangan orang-orang yang jutawan akhirat, orang kaya akhirat. Ini orang kaya akhirat. Tentang beruntungnya kita bila kita mampu menghidupkan malam kita. Kadang-kadang kita
Sampai waktu tuan-tuan dah hilang dah kesibukan dunia, dek tua kita, dek pencen kita, dek kita tiada lagi urusan dengan dunia. Tapi kita masih gagal mendapat kelebihan bangun qiyamul lail. Dulu cerita ngantuk pergi kerja lah, nanti ngantuk drive. Sebab saya ulang alik kerja Ustaz ke Singapura, nanti kan tumbang jatuh. Sekarang kita alhamdulillah Allah lapangkan waktu. Wa imma kena cuti, wa imma kita pencen, wa imma sebab-sebab lain. Maka ambil kesempatan ni, irtanim, ambil kesempatan. Fa innahu da'abus salihina qablakum. Ini jalan-jalan orang-orang soleh dulu. Tentang kita kalau sebut ni resepi orang dulu kala, berebut kita. Ni orang dahulu punya resepi, nenek moyang. Ini cerita khazanah barang dahulu kala, berebut beli harga mahal. Tetapi ini ketaatan, laluan atau jalan orang-orang soleh dahulu kala. Dahulu kala. Maksud ini jalan betul, jalan lurus. Maka ambillah kesempatan untuk qiyamul lail. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, yang boleh melakukan perkara ini ialah orang yang zuhud dunia. Orang yang masih cintakan dunia. Dia menjadi beban untuk dia bangkit dan bangun malam. Dia menjadi selimut yang tebal untuk dia ketepikan. Kalau seorang tu cinta dunia, sibuk dunia, dia tak boleh bangun qiyam. Tak boleh, ya, memang tak boleh. Cinta pada dunia ialah seberat-berat beban dalam ibadat. Bukan kerana kita kolesterol banyak, bukan berat kita dan bertambah dah jadi 100 kilo, bukan. Yang membebankan kita dalam buat ibadat, bila kita cintakan dunia, jadi beban. Tu payah tuan-tuan tengok orang cintakan dunia, nak semayang 2 rakaat pun payah. Jangan kata nak qiyamul lail. Nak tutup aurat pun payah sebab cinta dunia. Nak sedekah pun payah, cinta dunia. Nak suruh mengaji Quran pun payah. Artinya orang-orang yang dibebankan dengan dunia tak mungkin mampu buat ketaatan. Sebab ketaatan ini dia ada kelayakan dia. Kita kalau nak buat satu benda, badan kena fit. Apa, nak hiking. Kalau sebut je daki gunung, nak hiking, orang dah fikir lutut kena jaga, kaki, ankle kena jaga, semualah. Stamina kena ada. Tuan-tuan, perjalanan kita ke akhirat ini umpama mendaki. Kita kena fit. Tidak, kita tak boleh buat. Cuma bezanya apa? Kalau orang ajak kita hiking ke gunung-gunung, tuan-tuan mesti prepare lah sikit. Paling kurang motivasi, ada motivasi sikit. Paling kurang mulalah cari stamina sikit-sikit. Pakai kasut sesuai, pakaian sesuai, bekalan sesuai. Nak hiking ni, tak ada orang hiking bawa barang banyak-banyak, sikit je. Yang penting bawa naik. Sekarang mungkin segelas air, mungkin sedikit wala kecil untuk kesat peluh, mungkin tongkat untuk menyokong lutut. Maka dia pun naik. Kita bila nak akhirat, kita seperti mendaki gunung. Maka kita juga kena fit. Macam mana fit dia? Bukan kita jaga fizikal dengan maksud bersenam, tidak. Dengan membuang kecintaan pada dunia sedikit demi sedikit. Dunia ini sementara. Dunia ini cuma ujian. Dunia ini milik Tuhan. Dunia ini Allah beri pada siapa yang dikehendaki. Dunia yang diberi bukan tanda sayang. Kita faham, dunia ini amanah. Dunia ini untuk kita guna buat ibadat dan pahala. Kita faham dunia tu, akhirnya datanglah sifat zuhud. Apa itu zuhud? Bukan buang dunia, tapi tidak cinta dunia, melebihi cinta akhirat. Tuan-tuan sekalian, kita misal kata akhirat tu macam isteri kita. Itulah isteri kita sebenar. Yang namanya dunia ni perempuan-perempuan yang kita jumpa tepi-tepi jalan tu. Kita mungkin boleh tengok, tapi kita tak boleh cinta dia. Kenapa? Sebab dia bukan bini kita. Kita sedang menuju ke rumah isteri kita. Bini tu yang kita nak cinta, kita nak peluk. Yang perempuan-perempuan lain tepi jalan tu, itu cuma dunia. Yang kita tengok je lah.
Hanya khabar hai ho hoi macam gitulah. Tapi tak boleh buat lebih pada tu. Sebab bukan bini kita. Kita berlalu pergi. Kita cuma tengok pun katalah lawa. Ni comel, ni panjang, ni rendah. Setakat tu. Tapi kita tak mungkin pegang dia. Melainkan kita tak takut dosa. Kita orang takut dosa ni. Kita tengok perempuan ke kanan, kita tahu ni cuma perempuan yang bukan isteri saya. Saya tak boleh cinta dia. Saya tak boleh pegang tangan dia. Saya boleh tengok dia. Laluan, muamalah dengan dia. Saya sedang menuju ke rumah untuk bertemu isteri saya. Yang ni yang saya akan peluk, cium. Ini yang saya akan bermanja dengannya. Ini yang saya akan sekian-sekian. Begitu akhirat dengan dunia. Dunia bukan untuk dicintai. Hanya untuk kita uruskan dia. Sebab nanti bila kita mati, dunia itu kekal di situ untuk diuruskan oleh orang lain pula. Tuan-tuan jadi pengarah. Tuan-tuan jadi pengetua. Tuan-tuan jadi supervisor, manager. Meja yang sama. Yang kita duduk. Akhirnya kita kena tinggalkan sebab kita dapat encik. Datang orang lain. Diuruskan benda yang kita tinggalkan. Kemudian datang orang lain. Demikian. Kita tinggalkan sekolah. Datang orang lain. Datang orang lain. Kenapa? Kita cuma urus. Kita bukan memiliki. Kita tak milik. Even syarikat kita punya. Ni syarikat saya set up. Saya yang develop. Saya punya. Bukan. Awak urus. Kenapa bukan saya punya? Saya urus. Awak cuma urus. Nanti awak terfikir nak pencing, beri ke anak pula. Ambil ke anak lah. Ambil abalong. Abalong pula urus. Abalong nanti dibagi pada anak dia pula. Demikian diuruskan. Sampai benda tu hancur. Tak ada seorang memilikinya. Siapa cuba untuk memiliki dunia, ketika matinya, maka huru-haralah kuburnya. Yang ada orang kaya, dia pun tanam bersama emas dan permata. Tak lama kubur kena bongkar. Kubur kena korek. Orang curi harta dia. Fir'aun, kalau zaman dia mati, tak ada orang berani korek. Fir'aun dulu. Tapi akhir datang satu zaman, orang-orang Perancis, orang-orang Britain, mereka bersembunyi di sebalik ilmu ekologi untuk merompak harta Fir'aun. Kononnya ini ilmu ekologi. Kita belajar sejarah, kita tahulah ilmu ekologi ni, kajian sejarah, artifaknya, fosilnya. Dia pun korek untuk penuh. Rupanya dia merompak di sebalik ilmu ekologi. Curi habis harta Fir'aun. Yang tinggal tu sikit-sikit. Yang emas permata habis. Saya pergi melawat muzium Fir'aun. Tengok harta Fir'aun. Harta Fir'aun ni banyak. Dia merintah dunia. Tapi yang kita jumpa, tak ada lagi emas, benda-benda yang namanya kekayaan. Semua dah hilang. Dia ambil. Sama juga waktu India dijajah oleh Inggeris. Dia pergi ke Taj Mahal. Apa dia buat? Dia ambil semua batu permata. Congkir-congkir pun. Dan digantikan dengan permata kaca. Bagi menembus kesilapannya, dia mengangkat Taj Mahal salah satu daripada 7 benda ajaib dunia. Sebelum grup-grup Hindu cuba membuang gelaran ini. Sebab dia kata India, negara Hindu, tidak boleh dikenal dengan monumen orang Islam. Mereka cuba buang melalui kerajaan Modi. Dengan chalk stamp ada Taj Mahal. Itu lambang kemuliaan Islam, tak nak. Tapi Britain curi barang ni. Ambil semua batu permata Taj Mahal. Ganti dengan permata kaca. Lalu untuk tebus kesilapan, cuba angkat, oh ini benda hebat di dunia. Yang merompaknya mereka. Iaitu dunia. Tentang dunia ada je orang nak mencuri. Tak akan aman orang yang memiliki dunia kerana ada pencurinya. Sebab itu, tiap orang yang beriman mengetahui apa nilai dunia. Dunia, kita tahu ini amanah. Ini sementara. Kalau hari ni tuan-tuan punya duit dalam bank, dalam akaun, itu cuma amanah. Kelak dia akan berpindah faraid pada anak-anak. Anak kita pula
Nanti dia Freud pada anak-anak dia. Demikian harta yang sama. Tuan-tuan buka dompet, tengok duit RM50 atau tengok duit RM1. Duit itu mana punca dia? Dikeliling satu Malaysia, berubah tangan. Kejap tangan penjual sayur, kejap tangan penjual ikan. Duit sama kembali ke ustaz, mungkin kembali kepada Perdana Menteri, mungkin kembali pada ini pusing. Itulah dunia. Dia bersifat diuruskan, bukan dimiliki. Tak ada orang milik dunia. Melainkan Allah akan matikan dia. Mati menandakan tidak ada pemilik. Di syurga kelak, akhirat kelak tak ada orang mati, kerana ia adalah pemilik. Maka orang beriman pemilik syurga. Dia bukan sewa syurga tu, dia milik. Allah namakan dia sebagai al-warithin. Ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah pemilik sebenar, kata Allah, yang memiliki firdaus, lalu mereka kekal di dalamnya. Orang beriman dia akan milik syurga. Kita kat dunia namanya gelang tanah milik kita. Cuba cek siapa keluarkan tu? Jabat tanah. Hak jabat tanah tu. Dia tu pemilik gelang tanah. Lepas tu kita kena bayar lagi yuran, kena bayar lagi cukai, sebab bukan hak kita. Kalau hak kita, siapa nak ambil cukai hak kita? Kerana bukan hak kita, dikenakan cukai tanah. Kita dah beli rumah mahal-mahal, kena pula cukai rumah. Kenapa? Sebab bukan milik kita. Bukan milik kita, kena bayar lagi cukai. Dalam syurga jangan bimbang, kita tak akan bayar cukai syurga. Dalam dunia, dalam syurga jangan bimbang, tak ada LHDN kat sana. Tak ada. Nak kerja kita tak ada. Itu milik kita. Kat sini kita dah kerja kuat-kuat, LHDN minta duit kita. Tak. Kerana bukan hak kita. Akan ada orang meminta menggunakan undang-undang atau menggunakan apa cara. Itulah dunia. Dan sebab itu kita tak boleh bersenang dengan dunia. Melainkan kita akan jadi susah, makin susah. Makin kita nak senang dengan dunia, makin kita susah. Carilah orang-orang yang dia kata, dengan kami dapat dunia, kami senang. Tak, kamu akan makin susah. Kami akan tengok kamu susah. Makin susah dengan undang-undang, dengan sekian. Makin susah. Akhirnya mereka dapati bukan ni rupanya mereka cari. Ya, bukan itu. Sebab itu orang yang boleh bangun qiyamul lail, kata Syekh Abdul Qadir, orang yang zuhudkan dunia. Bukan mereka juga yang zuhudkan akhirat. Poin ini selalu kita huraikan. Bila cerita zuhud akhirat, maksudnya mereka bukanlah orang yang memandang syurga atau neraka, tetapi memandang Allah. Orang ni hatinya dengan Allah. Ada orang hatinya dengan syurga, ada orang hatinya dengan neraka, yang kita sebut takut dan harap. Yang ni yang diharapkan syurga, yang ditakutkan neraka. Itu orang beriman macam kita. Tapi bila orang berada pada satu level lagi, yang diharapkan Allah, yang ditakutnya ialah Allah. Bukan bermaksud dia tak takut neraka, tapi yang lebih ditakuti Allah yang menciptakan neraka. Tuan-tuan, neraka tu pun takut Allah, syurga takut Allah. Maka Allah, bila Allah sebut dalam banyak ayat, wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun, hendaklah hanya aku kamu takut, hendaklah hanya pada aku kamu gerun. Tentang orang yang gerung dan takutkan Allah, mereka sudah sampai satu keadaan makrifat yang sebenar. Ya, kita takut cerita neraka, cerita itu, ya, itu sebahagian ketakutan tanda iman. Kita harapkan syurga, itu sebahagian daripada tanda iman. Sebab tidak bercita-cita nak masuk syurga melainkan orang beriman, tidak takut neraka melainkan orang beriman. Tetapi pada tahap yang lebih tinggi, ialah kita takut kepada Allah yang menciptakan neraka itu, dan kita ingin bertemu Tuhan yang menciptakan syurga. Sebab itu nikmat yang paling baik kita dah sebut dalam ayat Al-Quran. Bila Allah menyatakan bagi orang beriman itu husna wa ziyadah, bagi orang beriman itu syurga dan lebih pada syurga lagi ada. Apa dia? Memandang wajah Tuhan. Tuan-tuan, kalau memandang wajah Tuhan, menghilangkan segala nikmat syurga, bagaimana berdamping dengan Tuhan? Kalau hanya memandang Allah,
Satu nikmat terbesar ahli syurga. Bila Allah berfirman kepada ahli syurga, wa ahli syurga ama tardaun, apakah kamu sudah puas dengan nikmat aku berikan? Lalu kata ahli syurga, ya Allah, bagaimana kami tidak puas? Engkau telah jadikan wajah kami bercahaya, Engkau telah berikan kami sekian yang kami inginkan. Cukup. Kata Allah, ada lagi. Ada lagi. Maka Allah membuka hijab. Maka dilihat oleh ahli syurga dengan keadaan yang layak. Waktu mana mereka memandang Allah, terlupa segala nikmat syurga. Tak ingat. Contoh kita kat dunia, tengok benda yang lebih baik. Daripada apa yang kita ada, kita pun lupa dengan apa yang kita ada. Lupa. Kita ada kereta. Lalu kita tengok kereta lawa yang lain lah. Lupa kereta kita. Lawa kereta ni. Kalau pandang balik kereta kita macam nak jual je. Sebab dah jatuh dah. Macam tu perasaan kita. Apatah lagi memandang Allah. Maka Syekh Abdul Qadir, dan ini jalan sebagai besar sufi. Fokus kita ialah untuk mendekatkan diri pada Allah, memandang wajah Allah, berdampingan dengan Allah. Kerana nikmat yang tidak boleh dibandingkan dengan nikmat syurga itu sendiri. Kerana syurga itu masih lagi nikmatnya bersifat syahwat. Tetapi memandang Allah itu ialah nikmat yang abadi, yang sebenar, yang tidak boleh dibandingkan dengan mana-mana nikmat. Contoh bila kita sebut satu nikmat, ada yang lebih tinggi pada tu. Contoh sebutlah satu nikmat. Apa benda? Saat ni saya makan nasi dagang antarabangsa. Sedap. Dagang antarabangsa ni, international nasi dagang. Mesti ada sedap pada tu. Ni pula world nasi dagang punya. Oh, sedap lagi. Ni lagi hebat, planet punya nasi dagang. Oh, lagi canggih. Tak ada pun nikmat dunia tuan-tuan akan dapati ada yang atas dia. Tak ada yang akan dinobak keras kat situ. Ni mesti ada atas. Last kali kita makan, hot sedap sekali, mak kita juga rupanya. Mak kita lagi world class buat nasi dagang. Kita kata ni sedap. Tanya orang yang biasa makan tu, kedai mana paling sedap sebenarnya? Awak kedai ni, awak kata sedap, kedai ni sedap, kita macam gila dengar. Semua sedap, mana satu sedap? Cuba beritahu. Dia pun tak boleh beritahu. Saya semua sedap. Dia setiap orang akan mengatasi. Last kali tak makan tu lagi sedap. Punya tak makan lagi sedap. Yelah, makan semua penyakit pula ke, baik tak payah makan. Lagi sedap. Tuan-tuan, semua nikmat dia bersaing. Tapi datang satu nikmat, melihat Allah, dah tak ada saingan. Stop. Full stop. Melihat Allah tidak ada saingan lagi. Orang cerita syurga, dia ada syurga lain. Ini syurga ma'wa. Ini syurga an-nin. Ini syurga firdaus. Ini ada atas pada firdaus, namanya wasilah. Yang hanya dikhususkan pada seorang saja. Itu Nabi Muhammad SAW. Wasilah. Tinggi pada syurga firdaus. Yang Rasul kata, kamu doa untuk aku, untuk biar aku dapat wasilah. Maka aku jamin beri syafaat pada kamu. Kita tak boleh wasilah itu. Wasilah itu milik Nabi SAW. Tapi Allah nak beri apa yang lebih tinggi. Melihat Allah. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, orang yang faham nikmat ini, melihat Allah, makinlah kesibukan dia dalam beribadat dan dalam melakukan qiyamul lail. Makin kuat keinginannya untuk bertemu dengan Allah, maka makin bersemangat dia melakukan qiyamul lail. Dia teras pada qiyamul lail. Teras untuk buat qiyamul lail. Dan kita dah sebut kelebihannya ialah kita tidak cintakan dunia. Tetapi dalam hati kita ialah memupuk cinta kepada Allah. Sebab itu Nabi selalu ajar kita selalu ingat doa ni, kita nak amalkan doa ini. Nak jadikan ia sebagai dandanah ataupun benda yang sentiasa berterusan. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon padamu cinta padamu, ya Allah. Tetapi mintalah setiap hari biar bertambah cinta kita pada Allah. Kerana cinta pada Allah ibu pada segala cinta. Bila kita betul-betul cinta Allah, kita akan beri hak cinta-cinta di bawah ini dengan sebenarnya. Kalau tidak, kita tak boleh bagi. Tuan-tuan, kita duk cerita cinta pada makhluk. Bagilah ayat pikat lain. Last kali kita tampar juga perempuan. Ni tunjuk saya. Bulan madu sana, bulan madu sini. Last kali kena cerai juga. Last kali kena tumbuk juga.
Last sekali kena aniaya juga. Kan dia palsu. Kita tak mampu beri hak. Ramai manusia cuba beri sayang yang betul pada makhluk. Dia gagal. Sebab dia tak pegang pada yang asas pada cinta. Kita nak beri cinta kita pada anak-anak sungguh-sungguh. Lagi kita tak dapat juga. Anak kita pun tak rasa kita cinta dia boleh. Walah. Kita dah buat segala-gala untuk anak. Tapi dia tak ada. Tak ada menghargainya. Sebab itu kita katakan asas cinta. Mulakan cinta dengan Allah. Maka kamu akan beri cinta pada makhluk dengan sebenar. Tapi kalau gagal kita beri cinta pada Allah. Dan minta cinta Allah pada kita. Kita tak mungkin mampu memberi cinta pada makhluk ini. Tak mungkin. Walau kita upaya, sedaya upaya buat. Biar yang ni cinta kita, kita tak mampu. Akhirnya datang, kita kena bibit-bibit perpecahan, kemarahan, kebencian. Kita pun tak tahu benci dari mana. Walau orang cinta patut tak ada benci. Tapi tiba-tiba kebencian lebih subur daripada cinta. Yang kita dakwa. Namun suami isteri macam sayang dia. Rupanya di sebalik sayang tadi, tumbuh kebencian. Yang tak mampu dihalang oleh kedua belah pihak. Akhirnya tumbuh begitu subur. Sehingga menghilangkan kasih sayang mereka berdua. Lalu berantakkan berbala. Masuk mahkamah, turun mahkamah. Masuk media ni, turun media ni. Tak habis. Walau dulu dia cerita ini cinta yang paling agung, hebat. Dia pun boleh buat drama cinta yang paling hebat. Tapi ternyata pada praktikal, kenapa benih-benih kebencian itu lebih subur daripada cinta? Kerana dia tidak pergi pada asas yang utama. Cinta pada Allah. Tuan-tuan, bila kita pergi pada asas yang utama, cinta pada Allah, maka kita yakin, kita percaya bahawa kita akan beri cinta kita pada makhluk dengan sebenarnya. Lalu kita beri cinta pada anak kita dengan sebenar, pada isteri kita dengan sebenar, pada suami kita sebenar, pada kawan-kawan kita dengan sebenar. Maka cinta ini yang akan terus subur sampai akhirat kelak. Kita terus bercinta sampai akhirat kelak. Terus bersahabat sampai akhirat kelak. Terus berjiran sampai akhirat kelak. Ini cinta sebenar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.